Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang dimuliakan dan dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal dan barisan ahli jawatan kuasa Masjid Inayatul Rahman Kampung Batu Laut, para alim ulama di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya tuan-tuan, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang dirahmati Allah. Pertama dan selamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat kita berkumpul bersama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, dan insya-Allah seperti yang diminta oleh Tuan Nazir, saya akan mengadakan kuliah bulanan pada setiap hari Sabtu minggu kedua, kuliah maghrib yang akan kita sama-sama bincangkan dan sama-sama mempelajari mengenai kitab faraid, atau dalam bahasa mudahnya adalah pusaka. Pusaka menurut perspektif Islam. Sebenarnya bab pusaka ni, bab faraid ni satu isu yang sensitif di kalangan masyarakat Melayu, khususnya di Malaysia ini. Bila sebut tentang faraid ini, satu perkara, satu isu yang agak sensitif untuk disebutkan selepas kematian. Sedangkan dalam agama Islam, urusan faraid itu adalah perkara yang perlu disegerakan. Sebagaimana perlunya disegerakan menguruskan jenazah, memandikan, mengkafankan, mensolatkan dan mengebumikan jenazah, begitulah juga urusan pembahagian faraid harta si mati. Bila sebut tentang faraid, bukanlah bermakna setiap harta si mati itu mesti kena bahagi terus. Bukan itu makna sebenar dalam faraid dalam Islam. Makna sebenar faraid dalam Islam adalah menentukan setiap waris di kalangan waris-waris yang tersenarai, yang layak mendapat mewarisi harta pusaka, siapa yang lebih utama dapat. Nanti kita akan masuk dalam pertemuan yang lain, mungkin insya-Allah kita akan bincangkan banyak perkara, banyak bab berkenaan dengan faraid. Apa yang perlu dilakukan kepada harta si mati selepas berlakunya kematian? Siapa waris yang berhak mendapat? Dalam faraid di kalangan lelaki ada 15 kelompok waris, manakala di kalangan wanita ada 10 kelompok waris. Seandainya berkumpul semua ni 25 waris yang pada dasarnya layak untuk menerima mewarisi harta pusaka,
hanya 5 sahaja yang berhak mendapat. Nanti kita akan masuk satu persatu. Siapa yang dapat 1/2, siapa yang dapat 1/3, siapa yang dapat 1/6, asabah dan sebagainya. Jadi faraid ini bukan urusan untuk kita bila berlaku kematian, tanah arwah yang di hujung kampung kena bagi terus dekat orang ni. Bukan. Bukan isu pembahagian, tetapi isu penentuan. Tentukan terus siapa waris yang tinggal, berapa orang waris yang tinggal, nilaikan siapa yang berhak mendapat di kalangan semua waris. Kemudian barulah selepas itu urusan pembahagian. Urusan dengan pihak unit pusakanya, dengan pihak mahkamahnya untuk melantik surat kuasa dan sebagainya. Itu selepas. Yang dituntut dalam agama adalah menentukan siap-siap. Dan tidak dinafikan banyak berlaku di kalangan masyarakat kita, apabila berlakunya kematian, sering berlaku pembahagian harta pusaka secara sama rata. Belum lagi dibahagikan faraid, tetapi dah dibahagi sama rata di kalangan waris. Tak kira lelaki atau perempuan. Sedangkan dalam agama Islam, Allah Subhanahu Wa Taala dah tentukan bahagian suami berapa, bahagian ayah berapa, bahagian ibu berapa, anak lelaki berapa, anak perempuan berapa, dan seterusnya. Jadi insya-Allah, sebelum kita masuk dalam bab-bab berkaitan dengan faraid, terdahulu kita tanya diri kita dahulu. Rasa-rasa kalau kita meninggal dunia, waris-waris kita ni akan mengagihkan harta kita melalui faraid ataupun tidak? Tanya diri kita, adakah waris kita seandainya kita meninggal dunia, harta kita ini dibahagikan mengikut kaedah faraid ataupun tidak? Apa hukum membahagikan harta pusaka menggunakan kaedah faraid? Tuan Haji, apa hukumnya? Adakah boleh pilih sama ada kita nak ambil guna faraid ataupun suka hati sama rata? Apa hukumnya? Wajib. Adakah boleh dibahagi sama rata? Boleh bahagi sama rata dengan syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, mestilah dibahagi terlebih dahulu menggunakan kaedah pembahagian faraid. Tentukan dahulu bahagian waris mengikut faraid yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya boleh katakan dalam setiap penentuan pembahagian faraid ini boleh dikatakan 95% atau lebih adalah bersumberkan daripada Allah dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam hal-hal yang lain, selebihnya berlaku penentuan ketika zaman Khulafa ar-Rasyidin. Contoh dalam hal aul dan juga rod. Tadi kita akan masuk apa yang dikatakan aul. Cukup waris berhak bahagi, tiba-tiba lebih. Macam mana nak buat dengan lebihan ini? Ataupun kurang. Nak ambil siapa punya pula ni? Yang kurang ni. Yang itu telah ditentukan ketika pemerintahan Saidina Umar Al-Khattab. Kita akan masuk nanti, perjumpaan akan datang insya-Allah, sebab bab tu bab yang belakang. Dalam faraid ada satu bab yang cukup penting, iaitu bab hijab, iaitu terhalang. Ulama mengatakan seandainya seseorang tidak menguasai ilmu hijab dalam faraid, haram bagi dia untuk menentukan pembahagian faraid kepada ahli waris. Sebab dalam bab hijab ini, ia adalah penentuan siapa yang lebih berhak mendapat harta pusaka. Walaupun di kalangan 15
daripada waris lelaki, 10 daripada waris perempuan. Mengikut dasarnya layak menerima harta pusaka, tetapi yang berhak, yang lebih utama di kalangan 25 orang waris ini hanya 5 orang sahaja. Jadi dengan menentukan menggunakan kaedah hijab inilah, ada yang dapat, ada yang tak dapat, ada yang nuksan, ada yang dikecilkan bahagian dia daripada banyak kepada sikit, ada yang tak dapat langsung. Seperti contoh, seseorang meninggal dunia, ada anak lelaki dan ada saudara kandung lelaki seibu sebapa. Saudara lelaki seibu sebapa juga termasuk dalam waris. Tetapi apabila wujudnya anak lelaki, maka saudara lelaki seibu sebapa tersebut mahjub, terhalang disebabkan adanya anak lelaki si mati. Ini yang dikatakan hijab yang tak dapat langsung. Ada juga yang dikatakan hijab nuksan, hijab terhalang daripada banyak kepada sikit. Seperti contoh, suami apabila isteri meninggal dunia, ada harta. Isteri ni tadi tak ada anak, maka suami akan mendapat 1/2. Sekiranya si isteri ni, arwah isteri ni ada anak, tak kira sama ada anak bersama dengan suami ketika kematian ataupun anak bersama dengan suami terdahulu. Ada anak, tapi tak duduk sama, tapi statusnya ada anak. Maka suami ketika kematian itu hanya mendapat 1/4 sahaja. Ini yang dikatakan hijab nuksan, terhalang, dipotong sebahagiannya disebabkan ada ahli waris yang lain. Hari ini insya-Allah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk dalam bab-bab seterusnya berkenaan dengan faraid, ilmu mempelajari ilmu faraid ni apa dia? Hukum mempelajari ilmu faraid. Apa hukumnya? Kita ada ilmu fardu ain, kita ada ilmu fardu kifayah. Apa dia fardu ain? Ilmu yang wajib setiap muslim belajar. Tak kira muda ke, tua ke, lelaki ke, perempuan ke, 3 ilmu ini fardu ain, setiap individu wajib belajar. Apa makna wajib? Buat dapat pahala, tinggal berdosa, lawannya haram. Bermakna sekiranya tidak belajar 3 ilmu ini, maka hukumnya adalah haram, berdosa. Yang pertama, ilmu tauhid, ilmu berkenaan dengan ketuhanan. Yang kedua, ilmu berkaitan dengan syariah, ibadah kita, muamalat kita, munakahat kita, jinayat, semua ini terangkum dalam syariah. Tak kira ibadah, puasa kita, solat kita, haji kita, zakat dan sebagainya. Begitu juga dalam urusan muamalah, jual beli kita, sewa, gadaian dan sebagainya. Dan yang ketiga, ilmu yang wajib fardu ain bagi setiap muslim mempelajarinya adalah ilmu tasawuf, atau dalam bahasa mudahnya adalah ilmu akhlak. Jadi malam ini kita nak belajar ilmu faraid. Hukumnya adalah fardu kifayah. Betul, fardu kifayah. Tetapi apabila kita terlibat dalam urusan faraid, maka menjadi fardu ain kepada kita. Sama juga dalam hukum mempelajari tajwid. Apa hukum mempelajari ilmu tajwid? Fardu kifayah. Makna fardu kifayah ni apa dia? Sebahagian buat, yang lain tak payah. Yang ni bahasa mudah kita nak faham. Ada sebahagian kelompok yang dah belajar ilmu tajwid contohnya, maka sebahagian yang lain gugur kewajipan untuk mempelajarinya.
Akan tetapi, apakah hukum membaca Al-Quran dengan bertajwid fardu ain? Maknanya, kalau kita nak baca Al-Quran, mesti dengan ilmu tajwid. Secara tidak langsung, ilmu tajwid tersebut fardu ain kepada orang yang hendak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran wajib ke? Tak. Tapi dalam solat ada ayat-ayat Al-Quran yang perlu, yang menjadi rukun untuk kita baca. Seperti contoh surah Al-Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i, surah Al-Fatihah termasuk dalam rukun. Rukun apa? Rukun qauli. Ada berapa rukun dalam sembahyang? 3 rukun. Rukun qalbi, rukun qauli dan rukun fi'li. Daripada 13 rukun sembahyang, di sisi mazhab Syafi'i, rukun qauli ada berapa? Rukun qalbi ada berapa? Dan rukun fi'li ada berapa? Salah satunya rukun qauli adalah membaca surah Al-Fatihah. Wajib tak dengan bertajwid? Wajib. Sekiranya tidak bertajwid, sehinggakan menyalahi ataupun mengubah makna ayat, makna terjemahan daripada ayat Al-Fatihah tersebut, maka batal sembahyang seseorang tersebut. Jadi dalam bab faraid ini sama juga dalam ilmu haji dan juga umrah. Orang tak belajar, orang tak beri penekanan, tetapi bila berlakunya nak sampainya waktu haji umrah, barulah belajar, masuk kursus haji, masuk kursus umrah. Untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah haji dan juga umrah mesti dengan ilmu. Jadi pada ketika itu hukumnya adalah fardu ain bagi dia untuk belajar. Faraid begitu juga. Sekiranya ada di kalangan kita, dalam qaryah kita yang dah tahu atau menguasai ilmu faraid, maka gugurlah kewajipan mempelajarinya kepada penduduk yang lain. Kalau tak ada, macam mana? Satu kampung berdosa. Itu ta'rif bagi fardu kifayah. Jadi dalam faraid ini, apa yang Allah katakan tentang faraid? Kalau tuan-tuan, puan-puan ada Quran, boleh sama-sama lihat, kita sama-sama baca dan lihat terjemahan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang faraid dalam Al-Quran. Kita lihat dalam surah An-Nisa ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Yang bermaksud, orang lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan orang perempuan pula ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabatnya. Sama ada sedikit atau banyak dari harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan, yakni yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nisa ayat yang ke-7. Allah dah bagi tahu siap-siap. Dalam harta pusaka kita ada bahagian-bahagian tertentu bagi lelaki, ada bahagian-bahagian tertentu bagi wanita, di kalangan waris dan juga kaum kerabat kita. Kita lihat lagi dalam surah An-Nisa, surah yang sama, ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazil unsayain. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Wa li abawayhi likulli wahidin minhuma sudus mimma taraka in kana lahu walad.
fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abwahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah innallaha kana aliman hakima. Allah perintahkan kamu mengenai pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, fi auladikum, untuk anak-anak kamu, cucu-cucu kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Nisbah lelaki dan juga perempuan, dua bahagian lelaki, satu bahagian perempuan. Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari dua, maka bahagian mereka ialah 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Seandainya seseorang meninggal dunia, yang ada hanya anak perempuan sahaja, anak lelaki tak ada, dan bilangannya melebihi 1 orang, 2 atau 3 atau lebih, semuanya perempuan, maka kesemua waris perempuan ini akan mendapat 2/3 dikongsi bersama dengan nisbah sama rata. Tetapi jika ada anak lelaki dan perempuan, seorang lelaki dan seorang perempuan, maka anak ini akan dapat asobah, baki selepas pembahagian kepada ahli furud yang lain. Suami ataupun isteri si mati, ayah si mati, ibu si mati jika masih ada. Bila dah tak ada lagi waris yang berhak mendapat, bakinya itu barulah dibahagikan kepada asobah, iaitu anak-anak ni tadi. Kalau ada anak lelaki dan juga perempuan, seorang lelaki dan juga seorang perempuan, contohnya ada 3 juta. Harta baki, nilai baki harta yang tinggal tu 3 juta. Orang kampung Batu Laut ni kaya-kaya, banyak aset, tanah berpuluh-puluh ekar, belum lagi yang jadi toke lagi, jadi toke ikannya, toke sawitnya, jadi harta tu banyak. Jadi jika ada 3 juta, anak cuma ada seorang lelaki dan juga seorang perempuan, selepas dibahagikan kepada ahli furud yang berhak mendapat ayah, ibu sekiranya ada, pasangan si mati, maka anak ni tadi akan dapat dengan nisbah lelaki 2 bahagian dan perempuan 1 bahagian. 3 juta tadi, 2 juta untuk anak lelaki dan 1 juta untuk anak perempuan. Ustaz, boleh tak saya nak bagi masa hidup? Saya tak nak nanti bagi sama backup faraid ni, takut nanti bila saya dah tak ada, anak saya ni bergaduh. Sebab yang lelaki dapat banyak, perempuan dapat sikit. Boleh tak saya nak bagi masa hidup? Perpindahan milikan harta kita ini melalui beberapa cara. Yang pertama, seperti semua sedia maklum, dengan urusan jual beli. Kita jual sama ada kita membeli, maka berlakulah perpindahan harta. Yang kedua, hibah, iaitu pemberian. Yang ketiga, faraid, dan banyak lagi. Disebabkan pemindahan harta. Jadi boleh tak nak bagi masa hidup? Boleh. Itu dinamakan hibah, pemberian semasa hidup. Dalam faraid ini, ya, okey, saya akan masuk nanti. Dalam faraid ini, dia akan melibatkan 3 cara perpindahan harta. Yang pertama, hibah, pemberian harta semasa hidup si mati, sama ada secara bertulis ataupun hanya mulut saja. Secara hukumnya ia diterima pakai. Cuma kita kena lihat keadaan. Seandainya waris kita hanya anak perempuan dan kita ada saudara adik-beradik lelaki seibu sebapa, dan kita kenal saudara lelaki kita ni jenis yang macam mana,
Jenis yang nak bulut harta. Jenis yang nak ambil harta kita dan kita kenal dia. Jadi takut-takut anak perempuan kita ni tadi, bahagian dia pun diambil. Jadi bagaimana caranya? Buat hibah. Sama ada dengan mulut ataupun dengan bertulis. Maksud bertulis ni apa? Tuan-tuan mungkin dah sedia maklum, banyak firma-firma pusaka, wasiat dan sebagainya yang ada membuat perkhidmatan untuk menyediakan urusan hibah, wasiat. Supaya apa? Supaya apabila berlaku kematian, waris tidak boleh pertikaikan lagi. Ada hitam putih. Ada urusan mahkamahnya. Tapi seandainya kalau kita rasa waris kita ini tidak berlaku pergaduhan, tidak berlaku perebutan harta selepas kita mati, maka boleh sahaja kita buat dengan lafaz mulut saja waktu hidup. Kak Long nanti kalau tanah yang kat ujung tu ada seekar, ayah bagi dekat Kak Long siap-siap. Tok Abangah yang dekat belah sini ada setengah ekar. Abah bagi siap-siap setengah ekar. Sebab apa? Sebab Kak Long jaga abah masa hidup. Masa abah sakit, Kak Long jaga abah. Boleh tak? Walaupun tak sama rata? Boleh. Sebab itu adalah hak kepada pemilik harta tersebut. Sama ada dia nak bagi banyak mana, nak bagi ke semuanya pun tak ada masalah. Itu adalah hak dia dan dia boleh untuk bagi kepada sesiapa saja yang dia kehendaki, walaupun bukan di kalangan ahli waris. Contoh siapa lagi? Anak angkat. Banyak juga berlaku anak angkat. Bila meninggal dunia, rumah yang dia duduk diambil oleh pakciknya, adik-beradik lelaki arwah ayahnya. Ayah angkatlah. Jadi boleh tak kalau si arwah ini sepatutnya semasa hidup membuat hibah? Boleh. Bagi siap-siap dekat anak angkat dan sebolehnya ada hitam putih. Itu sebaiknya. Sebab kita tak tahu akan datang macam mana. Banyak berlaku di kalangan masyarakat kita, ketika mak ayah masih hidup, hidup damai. Tetapi bila berlaku je kematian, masing-masing berebutkan harta. Sehingga ada yang tak bertegur sapa bertahun-tahun. Hanya disebabkan harta, terputusnya hubungan silaturahim di kalangan adik-beradik. Yang ini yang kita takutkan. Jadi boleh tak bagi hibah? Boleh. Yang kedua, cara berlakunya perpindahan harta libatkan dalam faraid ini adalah dengan wasiat. Wasiat ini pula ada beberapa syarat. Ada bab wasiat khusus nanti kita akan masuk. Cuma secara ringkasnya, wasiat ini hanya boleh diberikan kepada ahli waris sahaja. Bukan ahli waris sahaja. Dan lafaz akad wasiat ini berlaku semasa hidup. Dan ditentukan, dimension. Kalau ayah mati nanti, kalau mak mati nanti, tanah di hujung kampung tu nanti ayah wasiatkan dekat menantunya. Sebab apa? Sebab menantu ni lah yang jaga dia. Menantu ni lah yang bagi makan dia, masakkan dia, hidup dia dalam keadaan yang sakit, lumpuh dan sebagainya. Menantu ni lah yang jaga. Jadi dia wasiat, tanah hujung kampung nanti kalau mak mati, mak wasiatkan kepada kamu kak, sebagai menantu. Boleh tak boleh? Boleh. Ada lagi syarat lain dalam bab wasiat, iaitu tidak boleh melebihi 1/3 daripada harta peninggalan si mati selepas beberapa urusan lain. Apa urusan yang perlu dibuat? Yang pertama sekali apa dia? Ambil harta si mati, digunakan untuk urusan
pengebumian, mandi, kafan, sembahyang dan sebagainya. Urusan ni sebenarnya di bawah tanggungjawab siapa? Daripada harta si mati. Cuma sekarang ini banyak yang salah faham. Sekarang alhamdulillah, banyak masjid-masjid surau-surau ada satu badan khairat kematian. Bagus. Sebab itu juga merupakan persediaan kita untuk mati nanti. Cuma kita kena bezakan antara tanggungjawab, konsep tanggungjawab dan juga konsep tolong-menolong. Khairat kematian ini konsepnya adalah tolong-menolong, bukan tanggungjawab. Yang menjadi tanggungjawab untuk urusan jenazah si mati adalah waris. Guna duit siapa? Guna duit harta si mati dulu. Kalau tak ada harta, bagaimana? Guna harta ahli waris yang terdekat. Ayah si mati, adik-beradik si mati, pakcik si mati. Kalau tak ada juga, barulah di kalangan kaum muslimin setempat. Jadi khairat kematian ni bagus tak? Bagus. Cuma kadang-kadang orang salah faham, urusan jenazah ni fardu kifayah. Semua kena terlibat. Kalau tak buat nanti semua berdosa. Dari sudut bantu-membantu, sama macam takaful lah. Takaful ni konsepnya bantu-membantu. Semua carum, salah seorang ahli terlibat dengan kemalangan, musibah, maka duit yang terkumpul tersebut diberikan kepada mangsa. Bulanan kumpul lagi, kumpul. Berlaku musibah kepada ahli lain, bagi lagi. Akan datang kumpul lagi. Itu makna takaful. Itu yang dikatakan konsepnya bantu-membantu. Sama juga dalam hal khairat kematian. Akan tetapi tanggungjawab sebenar adalah daripada harta si mati. Ambil dulu harta si mati untuk urusan jenazah. Mandinya, kafannya, sembahyangnya, kebuminya, urusan hospitalnya berapa nak kena cas, urusan van jenazahnya berapa kalau ada kena bayaran, kain kafan berapa kos. Sebaik-baiknya waris sendiri yang uruskan, anak-anak yang uruskan, anak-anak yang mandikan jenazah kita, anak-anak yang kafankan kita, anak-anak yang mengimamkan solat jenazah kita, anak-anak yang mengangkat jasad kita, ngusung jasad kita masuk ke liang lahat. Tapi hakikat yang berlaku sekarang, tak semua begitu. Jadi berlakulah yang dipanggil upah. Boleh tak upah? Boleh. Haram tak? Tak haram. Boleh mengambil upah. Dan kau tak nak uruskan, kau nak suruh orang lain uruskan, lepas tu kau cakap ni fardu kifayah, kau tak buat kau berdosa. Wah, senang-senangnya. Sedangkan tanggungjawab tersebut adalah di kalangan waris. Pengurusan jenazah. Yang kedua, apa lagi urusan yang perlu dibuat sebelum faraid ni? Urusan hutang si mati. Hutang ni pula terbahagi kepada dua. Hutang si mati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi hutang dengan manusia. Hutang dengan Allah bagaimana? Seperti contoh, dia ada bernazar. Dia bernazar, kalau misal kata Along dapat masuk universiti, ayah nak bernazar, nak sembelih 2 ekor lembu, nak sedekah dekat orang kampung. Contoh. Tak sempat nak laksanakan nazar, dia meninggal. Maka itu dikatakan hutang dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan urusan dia membayar kafarah, puasa, ganti dan sebagainya. Hutang sesama manusia tak ada masalah. Biasa di kalangan kita, bila berlaku kematian lepas solat jenazah, waris akan cakap biasanya, ataupun wakil. Jika ada di kalangan tuan-tuan
sekiranya arwah berhutang, boleh berurusan dengan sipolan-sipolan, dan kita sama-sama doakan arwah ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Jadi benda tu tak ada masalah, insya-Allah benda tu terlepas. Tapi di kalangan hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang ini kita kena teliti. Sebab tu kalau kita ada nazar, maklumkan siap-siap dengan isteri, maklumkan siap-siap dengan suami. Sebab tu sunat berwasiat ini setiap malam. Setiap malam sebelum tidur, sunat untuk kita berwasiat. Sama ada wasiat harta, sama ada wasiat kita punya urusan nazar dan sebagainya. Supaya apa? Supaya orang terdekat kita maklum perkara tersebut. Yang kedua tadi, hutang. Dan yang ketiga tadi apa dia? Wasiat. Dan wasiat ini tidak boleh melebihi 1/3 daripada nilai selepas baki yang awal tadi. Contoh ada 1 juta. Dah tolak urusan pengemumian, urusan pengurusan jenazah, dah tolak dengan hutang. Kemudian ada lagi baki, tinggal dahulukan dahulu untuk wasiat. Ada baki lagi 500,000 contoh. 1/3 daripada 500,000 lebih kurang 160,000 lebih lah. 1/3. Kalau si mati mewasiatkan tanah contohnya dengan nilai melebihi daripada 1/3, maka diambil maksimum 1/3 sahaja. Boleh tak nak tunaikan wasiat arwah melebihi 1/3? Boleh, dengan syarat mendapat persetujuan daripada semua ahli waris. Dan kena faraid dahulu, barulah boleh dibahagikan. Kemudian yang keempat barulah dengan kaedah faraid. Bukan meninggal dunia terus faraid, tak. Kan nanti dah bagi-bagi, tiba-tiba ada orang tuntut hutang pula. Ini nak tuntut dengan siapa pula ni? Harta si mati dah bahagi dah ni, ikut faraid. Jadi sebab itu kena dahulukan yang lebih dahulu urusan jenazahnya, hutangnya, wasiatnya jika ada, kemudian barulah dibahagikan dengan faraid. Kita sambung makna ayat tadi, surah An-Nisa ayat yang ke-11. Dan jika anak perempuan itu seorang sahaja. Yang tadi, sekiranya anak perempuan itu 2 orang atau lebih, tak ada anak lelaki, maka bahagian anak perempuan ini tadi sebanyak 2/3, dibahagi sama rata. Sekiranya anak perempuan seorang sahaja, maka bahagiannya ialah 1/2, separuh daripada harta peninggalan si mati. Dan bagi ibu bapa si mati, tiap-tiap seorang dari keduanya 1/6 dari harta yang telah ditinggalkan oleh si mati, jika si mati itu mempunyai anak. Saya meninggal dunia, saya ada ayah, saya ada mak, saya ada anak lelaki, saya ada anak perempuan. Sekiranya saya meninggal dunia, harta saya tak banyak pun, 1,000 je contoh. 1/6 bagi dekat ayah, 1/6 bagi dekat mak. Isteri punya bahagian, sebabkan saya ada anak, isteri dapat 1/8. Selebihnya baru kepada anak. Dengan nisbah lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Jika si mati itu mempunyai anak, dapat 1/6. Tetapi jika si mati tidak mempunyai anak, sedang yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibunya ialah 1/3. Kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara adik-beradik, maka bahagian ibunya ialah 1/6. Kalau si mati tak ada anak, ibu dapat 1/3. Ayah dapat berapa? 1/6 plus asobah.
Apa beza 1/6 tambah asobah dengan asobah saja? Beza. Walaupun nilainya sama di hujungnya. Tetapi 1/6 itu adalah bahagian ashabul furud yang perlu dibahagikan terlebih dahulu sebelum pembahagian asobah. Meninggal dunia ada ayah dan juga mak sahaja. Maka bahagi yang ashabul furud dulu. Bahagian yang fardu dahulu, ibu 1/6. Maaf, ibu 1/3, ayah 1/6. Ada baki. Baki itu beri kepada ayah. Kalau ada adik-beradik lelaki, seibu sebapa si mati. Si mati ni tak ada anak, tapi ada adik-beradik. Ada mak, ayah dah tak ada. Meninggal ada ibu seorang, anak tak ada, dengan adik-beradik lelaki. Maka si ibu tadi dapat berapa? 1/6. Selebihnya akan pergi kepada adik-beradik lelaki seibu sebapa si mati. Kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara adik-beradik, maka bahagian ibunya ialah 1/6. Pembahagian itu ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayarkan hutangnya. Ibu bapa kamu dan anak-anak kamu tidak mengetahui siapa di antaranya yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu. Pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing seperti yang diterangkan itu ialah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surah An-Nisa ayat yang ke-11. Ini bukan saya kata, bukan ulama kata, tetapi langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tentukan siap-siap mak berapa, ayah berapa, anak lelaki berapa, anak perempuan berapa. Kita lihat ayat yang seterusnya, ayat yang ke-12 surah An-Nisa. Berturutan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarak min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fil thuluth min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghaira mudar wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Dan bagi kamu 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Siapa dapat 1/2 ni? Suami. Isteri meninggal dunia, suami dapat 1/2 sekiranya isteri ni tadi tak ada anak. Tak ada anak, sama ada anak dengan dia ataupun anak dengan suami terdahulu, suami yang pertama. Kemudian dia kahwin dengan janda, ada anak. Meninggal dunia isteri dia, maka tak dapat dia 1/2. Dia akan jadi 1/4 sebab si mati ada anak, walaupun bukan dengan dia. Tetapi jika mereka mempunyai anak, maka kamu beroleh 1/4 dari harta yang mereka tinggalkan. Ini bagi keadaan suami. Sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan dan sesudah dibayar hutangnya. Nampak, Allah Subhanahu wa taala dah mention siap-siap. Bahagi selepas bila? Selepas selesai hutangnya, selepas selesai wasiatnya. Barulah boleh bagi. Kalau tak ada baki, melopong je lah. Jangankan ada baki, siap berhutang lagi. Yang katanya mati meninggalkan hutang. Jangankan nak tinggalkan harta untuk waris, tinggalkan hutang lagi. Melopong lah. Sebab tu sekarang ni banyak takaful hibah. Tujuannya untuk apa? Untuk cover benda ni. Banyak
Ada yang dengan bayaran RM100 sebulan boleh cover RM300,000. Dan itu kita hibahkan kepada penama isteri contohnya. Untuk apa? Untuk bayaran baki hutang rumah kita nanti. Bila kita meninggal dunia, hutang ni masih belum jelas. Siapa nak bayar ni? Bukan sikit-sikit duit. Kalau ada hutang tanah lagi. Jadi buatlah perancangan sebaiknya. Buat perancangan supaya apa? Supaya kita tiada nanti waris-waris doakan kita. Ini jangankan nak doa, siap menyumpah lagi. Apa ni? Ayah tinggalkan hutang, kita pula kena bayar hutang. Berlaku tak? Berlaku. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Sadaqatin jariyatin, ilmu yantafi'u bihi, wa du'a, waladun salih, atau kama qala Nabi SAW, yang bermaksud apabila meninggal dunianya anak Adam ini, maka terputuslah amalan dia melainkan 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah dia. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat untuk diri dia dan juga untuk orang lain. Yang ketiga, doa anak-anak yang soleh dan juga solehah. Rasa-rasa kalau kita tinggal hutang, tuan-tuan fikir sendirilah. Jadi buatlah perancangan yang terbaik. Supaya apa? Supaya bila kita tiada nanti, waris kita ini seronok. Ada harta. Buatkan lagi kenduri untuk kita. Walaupun ada khilaf ulama' kata sampai tak sampai, itu kita, itu hal yang lain untuk dibincangkan. Tetapi seronok mereka bila kita tak ada. Jangan kita meninggalkan hutang. Isteri-isteri kamu ialah 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat yang kamu wasiatkan dan sesudah dibayar hutang kamu. Jika kamu ada anak, maka isteri ni akan dapat 1/8 sekiranya si mati ada anak. Sama juga keadaan, sama ada anak dengan dia ataupun anak dengan isteri sebelum tu lagi. Dan jika si mati yang diwarisi itu lelaki atau perempuan yang tidak meninggalkan anak atau bapa dan ada meninggalkan seorang saudara lelaki seibu atau saudara perempuan seibu, maka bagi tiap-tiap seorang dari keduanya ialah 1/6. Saudara ni dia ada 3. Dalam faraid ini, antara golongan ahli waris ada 3 jenis saudara yang termasuk. Yang pertama, saudara kandung seibu sebapa. Yang kedua, saudara sebapa. Yang ketiga, saudara seibu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala khususkan untuk saudara seibu, yang mana nisbah dia, bahagian dia 1/6 sekiranya si mati tak ada waris, tak ada anak langsung, tak ada anak, tak ada ayah, tak ada adik-beradik seibu sebapa, maka adik-beradik seibu ni dapat 1/6. Dan jika ada lelaki dan juga perempuan, maka bahagian mereka sama rata. Berbeza dengan saudara seibu sebapa, berbeza dengan anak lelaki dan juga perempuan, nisbahnya 2 dengan 1. Tetapi saudara seibu ni sama rata, 1/6, kongsi bersama. Kalau pula mereka saudara-saudara yang seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu pada 1/3 dengan mendapat sama banyak lelaki dengan perempuan, sesudah ditunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayar hutangnya. Wasiat-wasiat yang tersebut hendaklah tidak mendatangkan mudarat kepada waris-waris. Tiap-tiap satu hukum itu ialah ketetapan dari Allah, dan ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui lagi Maha penyabar. Surah An-Nisa ayat ke-12. Kita lihat ayat seterusnya. Surah An-Nisa ayat yang ke-13. Apa Allah berfirman? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha
Zalikal fawzul azim. Segala hukum yang tersebut, hukum apa ni? Hukum pembahagian harta pusaka tadilah. Ayat 11, ayat 12, ayat 13, Allah kata tilka hududullah. Segala hukum-hukum tersebut adalah batas-batas syariat Allah. Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dalam urusan tersebut akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga yang mengalir dari bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah kejayaan yang amat besar. Adakah kebaikan je yang Allah bagi? Tilka hududullah. Siapa yang mengikut dimasukkan ke dalam syurga di mana ada sungai-sungai. Lihat bagi ayat selepasnya, ayat yang ke-14. Apa Allah berfirman? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan sesiapa yang derhaka mengingkari kepada Allah dan Rasulnya, mengingkari apa? Urusan pembahagian pusaka tadi, faraid tadi. Sebab ayat ini ayat berturutan. 11, 12, 13, 14. Sesiapa yang derhaka mengingkari kepada Allah dan Rasulnya dalam urusan pembahagian harta pusaka tadi dan melampaui batas-batas syariatnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Bukan hanya masuk api neraka, khalidan fiha. Kekallah dia di dalamnya. Bukan setakat masuk neraka kekal sahaja. Walahu azabum muhin. Dan baginya azab, siksa yang amat menghinakan. Kesimpulannya apa? Dalam urusan pembahagian harta pusaka, pilihan kita ke ataupun satu kewajipan? Satu kewajipan. Yang ini yang kurangnya kesedaran di kalangan masyarakat kita, yang berlaku di kalangan masyarakat kita. Sebab saya banyak kali orang datang berjumpa menceritakan masalah tentang faraid ni. Ustaz, saya ni macam ni cerita. Hujungnya dia orang nak bagi sama rata. Ustaz, macam mana? Kalau tak, siap berparang lagi Ustaz. Ada tuan-tuan. Sebabkan harta, ahli waris, adik-beradik bergaduh, berparang. Yang ni dapat banyak, yang ni dapat sikit, tak setuju. Azan Isyak. Kita ambil sikit lagi ya. Jadi kalau perkara ini anak-anak tak tahu, anak-anak tak faham, inilah yang akan berlaku, kemungkinan besar berlaku kepada waris-waris kita. Ilmu faraid ini tuan-tuan, satu ilmu yang jarang-jarang kita jumpa. Betul tak? Betul. Di sekolah ada tak belajar faraid? Sekolah rendah, sekolah menengah, tak ada. Kalau STAM mungkin ada. Sijil Tinggi Agama Malaysia tingkatan 6. Sekolah itu pun aliran agama. Universiti tak semua kos ada belajar tentang faraid. Saya di Azhar dulu tahun 3 kuliah syariah belajar bab faraid. Itu pun hanya pokok-pokok sahaja, asas sahaja. Selebihnya saya belajar dengan guru saya, orang Indonesia. Waktu itu di Mesir. Dan sekarang beliau dah meninggal dunia akibat Covid baru-baru ni. Sebelum meninggal dunia, beliau bertugas di universiti di Gontor sebagai pensyarah. Jadi benda ni sebenarnya satu ilmu yang cukup asing sebenarnya, bab faraid ni. Jadi kalau anak-anak kita, waris-waris kita tak tahu, ini yang kita takutkan apabila kita dah tak ada nanti, masing-masing nak ikut hak masing-masing, ikut suka hati masing-masing.
Okey, tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar itu. InsyaAllah yang akan datang bulan hadapan, insyaAllah pada hari Selasa minggu kedua, kita akan sambung dalam dalil-dalil berkaitan dengan ilmu faraid. Kita baru masuk sebahagian daripada ayat Al-Quran tentang ilmu faraid, dan ada lagi sebahagian ayat-ayat Al-Quran, dan kita akan masuk tentang hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan faraid. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun andai terkasar bahasa, terguris hati tuan-tuan. Sebab kita tak tahu, bila kita bercakap mungkin ada yang tersinggung, mungkin ada yang terasa, mungkin cara penyampaian saya ada yang tidak suka. Jadi saya mohon maaf, mohon ampun. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hasyrin al-Mustaqim fi kulli hadin wa amrus salihat wa tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.